Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil hilmi. واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحد اللسان Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Alhamdulillah, bersama saya siap telah di bulan Ramadan Mubarak jam pukul 5 sehingga 20 insyaAllah. Dalam ruangan anda tanya kami jawab, dan daleraikan juga mafatih Ramadan. Jadi siang bau mat nanti nak telah tengok dah. Ni suara belah mana dah? Suara boleh jelas cakap. Mohon komen sikit dah kalau suara kohon ni nak kena tukar tali ni dah rasa lah. Kalau lah suara saat ni tu minta komen lagi dah. Suara degah dah ni. Suara degah dah. Dah mohon komen sikit kalau suara kohor tu minta bagi tahulah. Siapa yang telah masuk mohon tulis sikit suara kohor atau suara saat ni tu dah degah dah. Mohon komen sikit dah, insyaAllah kita akan duduk dalam rekan setiap telah insyaAllah. Saya cuba nak tengok dalam page saya ni dah kosong. Boleh dah yang bau. Setiap telah insyaAllah. Saya cuba. Boleh dah yang bau. Dah, suara boleh lagi. Biasa kok suara degah dah semuanya. Yang bau dah. Ni sebab gapo pula ni. Boleh suara. Kohor ke degah ni. Yang bau. Kohor siang. Ni sebab gapo saya tak pasti ni. Sebab gapo boleh jadi kohor. Siang bau dah. Saya nak cuba cabut sekali lagi. Cuba buah lagi. Tu boleh suara. Boleh. InsyaAllah. Masih kohor lagi kah? Pak Cu suara kohor ke suara degah ni? Dah inlah. Suara degah ke suara kohor? Dah. Kalau suara degah mohon komen lah insyaAllah. Saya tak pasti suara degah ke suara kohor. Dah, kerana tadi tak ada masalah saya duduk live tadinya. Dah. Kalau suara dang leo, dah. Dang ke Siti Rob ya. Degah dah perfect. Ya alhamdulillah. Dah leo. Alhamdulillah. Okey. Dah. Sudang leo, alhamdulillah. Okey. Jadi alhamdulillah. Mungkin ya ada tu sikitlah. Dan siapa yang ada siapa yang ada nak tanya sila tulis insyaAllah. Dan ni pun ada dah soalan mari dan insyaAllah saya akan usaha jawab yang bau. Apa ni yang saya mampulah insyaAllah. Jadi alhamdulillah sekarang ni iaitu dah masuk mari dah ni iaitu 33 dah ni dah. Jadi siapa yang telah masuk saya mohon share
minta cek kerana kita dapat buat kebaikan, iaitu man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah. Siapa yang lebih baik daripada orang yang mengajak kepada jalan Allah. Kita berdakwah di jalan Allah. Oleh itu siapa yang masuk saya mohon sore, insya-Allah di petang ini boleh pahala dakwah seperti saya dok mengajar insya-Allah. Dan ada sebutnya iaitu Tomorrow Park di Amerika bok pop chan bin manutang dao yak sapใน Quran มีกล่าวมนุษย์ต่างดาวไหม Hari ini saya pun tengok juga atau Amerika lepas dah di antara tahun 2002 sampai 2015 dah kata bahawa ada perkara dan ada orang panggil makhluk luar angkasa, makhluk luar daripada dunia ni. Nah, dan benda ni sebenarnya walaupun sampai hari ni tu pun, walaupun mereka ada waktu baik pasal video dia saat ni tu pun, walaupun tu baik saat ni tak ada bukti yang jelas bahawa ada. Yang jelasnya iaitu Tuhan hanya Tuhan sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji Tuhan bagi sekalian alam. Jadi al-alamin ni alam. Nah, alam tu masuk banyak dah, alam dunia, alam luar. Dan yang pasti hak Tuhan sebutnya iaitu Tuhan Tuhan jadikan manusia di bumi sahaja, dan ada makhluk-makhluk malaikat dan jin, ada sebutnya iaitu jin, malaikat dan manusia. Dan manusia ni pun Tuhan sebutnya itu cerita tipai tepat marinya, iaitu Tuhan sebut iaitu usul asal penciptaan manusia, mana Tuhan buat manusia ni, iaitu wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tu pun di antara cerita usul asal hak Tuhan ketika Tuhan nak menciptakan manusia dulu. Jadi sebab itulah kita sebagai orang Islam ni, kita tak semestinya kita benda tu benda yang yang cuba-cuba dah kemukakan oleh mereka. Jadi kita pun tak sekarang ni tak ada bukti mai milak tan hok yin yan kata benda tu. Sebab video semua saat ni tu boleh tak tahu, boleh ke apa macam-macam. Sebab tu belum tentu lagi. Setakat ni tu masih baru lagi, kita tak kena sibuk dah, tak kena duk takut dah, tak kena duk bergaduh sangatlah. Kerana benda ni benda yang orang panggil boleh jadi belaka. Dan saat-saat lain ni kita sebagai orang Islam hanya tunggu bukti. Dan kalau ada pun tidak salah. Dan kalau ada makhluk luar angkasa pun tidak jadi salah. Kerana Tuhan sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam. Alam semua sekali. Dan Tuhan ada sebut tentang masalah tanda-tanda di atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma tentang masalah manusia ni Tuhan hanya sebut Nabi Adam alaihissalam. Walaupun ada temung tulis, ada temung bukti-bukti kata ada hak umur berjuta-juta tahun contohnya, maka kita sebagai orang Islam Tuhan sebut usul asal manusia hanya kepada Adam alaihissalam. Dan ada juga setengah ahli orang panggil apa, orang buat kaji benda-benda lama ni mengatakan bahawa kemungkinan ada Adam tu dah, maknanya Adam hak sebelum pada tu contohnya lah, ada dah beberapa lapis manusia, lepas tu pula habis, lepas tu pula Tuhan ciptakan. Wallahu a'lam, benda tu tak wajib kita iktikad. Kerana apa? Kerana kalau kira masa Nabi Adam alaihissalam sampai kepada masa kita ni, iaitu ada ramal lebih kurang dalam 10,000 tahun contohnya lah. Dan kerana Nabi Adam sendiri
Nabi Nuh contohnya 950 tahun, Nabi Adam 1000 tahun. Jadi umur-umur yang duk kira mari Nabi tu, Nabi ni 200 tahun, ada Nabi umur 400 tahun. Jadi duk kira-kira masa. Lepas tu jarak di antara Nabi dengan Nabi. Dan Nabi tu sendiri 25 orang. Dia ada juga Nabi-Nabi tu hak bipung masa tu lah. Contohnya Nabi Syuaib dengan Nabi Musa, Nabi Lut dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, contohnya lah. Nabi Ismail dengan Nabi Ishaq, semua tu duduk pada masa Nabi Adam, Nabi Yakub belaka, okay? Nabi Ibrahim belaka. Jadi keturunan tu tekah jauh mana, sebab tu kamnuan tubiknya lebih kurang dalam 10,000 tahun dah. Dan kalau waktu tu wallahualam, benda kita tak pasti belaka. Dan ada juga saya tengok lesara kadi orang Farang buat. Dia kata Adam alaihissalam siapa mai kok ni tu dalam 9,000 tahun dah, 9,000 tahun sebelum dia buatnya, iaitu 9,000 tahun sebelum, saya tak pasti, tak ingat, sebelum Nabi Ibrahim ke, dah ambil masa kita tak ingat. Tapi maknanya, tapi kalau masa Nabi Ibrahim siapa Nabi kita ni, siapa masa kita ni, iaitu dalam 9,000 tahun dah, dalam 9,000 tahun situ dah, tu 4,000 tahun dah, 4,000 tahun. Kerana Nabi kita siapa kepada Nabi kita hari ni, siapa kepada Nabi Isa tu 2,000 tahun. Lepas tu hundur lagi siapa Nabi Ibrahim 4,000 tahun. Wallahualam, benda ni tak pastilah. Dan kita pun tak kena duk jadi masalah ke apalah. Lin hun tamlak Islam dai mai krab. Dr. Tafin Arifin ni ada hun hak boleh main tu ada. Dan saya dah tengok fatwa tu pun ada hun hak boleh main. Dah, kerana hun ni satu jenis pada mudharabah, daripada lungtun we panggil. Sebab dia ada, cuma kita ni bukan ahli pakar. Saya sendiri ni bukan ada bukan orang panggil jadi acan dah, atau jadi pensyarah bagi hun ni. Jadi kita tu tak pasti hak mana, dan orang-orang hak ngaji tentang masalah hun dalam Islam ni dah, dia tahu dah hak mana boleh, hak mana tak boleh. Cuma nak wayaknya hun ni ada hak boleh dan ada hak tak boleh. Dah, contohnya hak cerak-cerak hun hak tak bolehnya, iaitu hun hak yang duk jual beli benda-benda hak yang haram. Dah, syarikat, contohnya syarikat arak, dah syarikat apa saja, ada syarikat kereta, syarikat mutu, maka itu kalau tidak ada bercampur dengan riba dan sebagainya, maka pada ketika itu boleh muamalat. Masalah kita jual beli dengan orang bukan Islam tu, ya tak apa bab muamalat ni. Bab muamalat ni. Sebab tu linhun tamlak Islam daimai ni maknanya ada mengikut bab Islam tu ada. Dah mai hun bab Islam tu ada dah. Cuma kita ni orang panggil, nanti saya cuba nak tengok, ada muamalat dengan saham dah. Jadi hukumnya nanti kita nak tengoknya, itu hukum-hukum kita main saham dah. Apa hukum main saham? Jadi sininya nanti saya nak tengok hukum saham ni, hukum main saham dia ada sebut dalam fatwa ni dalam ada saya nak tengok ni, iaitu boleh bagi syarikat turut kerja dia kepada 3. Pertamanya panggil syarikat hak asal kerja dia taruh supaya syarikat iaitu berisat akuk barang, harta barang, semua saat ni itulah, dan jual pesing barang, kakak gumuh apa semua ni. Dan syarikat ni tak ada duk main atau tidak ada perkara hak tipu, perkara hak haram, sepengah tipu, riba. Maka bahkan dia saat ni tu syarikat ni duk turut apa kena dengan peraturan atau dengan hukum-hukum syarak lah.
Maka syarikat itu orang panggil syarikat mubahah atau naqiyah. Harus boleh kita saat itu mudharabah dan harus kita saat itu beli saham dia. Yang keduanya syarikat hak asal dia tahara supaya syarikat berisak bawa orang jalan contohnya. Lepas tu pula syarikat agak, syarikat tarakang, bank reba, semua saat itu, maka hak tu tak harus kita turun modal main dengan syarikat ni. Dan yang tiga syarikat hak asal amal dia saat ni harus. Tapi dia ada juga hidup main dengan benda-benda haram supaya syarikat bawa syarikat pengakut teh contohnya dah berisak duk konsum, misal konsum barang banyak-banyak saat itu. Lepas tu dia ada dah duk ambil duit daripada bank ribawi ke apa semua itu. Ni khilaf ulama, tapi rajah yang kuatnya itu haram kita lungtun situ. Dan sebab tu maknanya ada hak boleh dan ada hak tak boleh. Situlah. Pak cucat jela kerap cok eron cat jela alhamdulillah salam baba Abdullah Waalaikumsalam. Mak patani alhamdulillah. Doktor, saya nak tanya, bulan puasa saya berus gigi biasa kemudian muntah. Adakah batal puasa? Jadi masalah muntah saat itu kena tengok sengaja atau tidak sengaja. Kalau muntah tidak sengaja, walaupun benda tu pergi masuk klik, ada sikit-sikit pergi masuk klik dalam, maka tidak batal puasa. Tapi kalaulah muntah itu sengaja, kita buat Allah tangan contohnya, maka pada ketika tu dikira sengaja. Bila sengaja, walaupun tak tubik, walaupun tak ada masuk klik pun, maka batal puasa. Balah tu cahaya muslimin. Itulah puasa tu beruhigi tu, kita beruhigi selepas daripada kita kita beruhigi di siang hari, di pagi selepas naik fajar, saat itu makruh lah. Kerana beruhigi ni kadang-kadang kita nak kena jaga. Saya tak nak kena jaga je, kerana dia tak masuk tu tak apa, tapi dia panggil kita kena tunduk sikit. Kerana kita tak tunduk saat itu, kalau kita beruhigi gitu, dia akan jerat masuk. Tu. Maka jerat masuk ubat gigi dan sebagainya, maka batal lah puasa. Ni dia kata, Assalamualaikum bapa, saya ada soal, apakah hukum bagi orang yang pelihara jin khadam? Hukum orang bersahabat dengan jin dan khadam. Jadi adakah hukum hukum iaitu musahabah jin saat ni itu ada, nanti saya nak tengok dalam iaitu dalam sebut oleh fatwanya, itu hukum ta'amul dengan jin. Jadi kita ada hubungan dengan jin itu bukan kata haram semata-mata, bahkan ada haruh dan ada haram juga. Ni ada Ibn Taymiyah ada sebut dalam Daqaiq Tafsir, dia ada sebutnya iaitu dia kata muamalah dengan jin, perhubungan jin ni ada tiga. Pertamanya mayakun muharraman, bagi haram, seperti kita minta tolong dengan jin saat itu pada perkara yang haram daripada syirik dan fawahish. Semua itu tak boleh. Yang dua tu mayakun mubahan, bagi yang adalah perhubungan jin haruh. Wa dzalika kama yastakhdibuhum fi umurin mubahah, supaya dengan kita guna dalam benda, dalam perkara yang haruh, untuk nak cari barang contohnya, atau nak tunjuk nak nak menolak barang yang menyakiti contohnya lah, maka itu adalah perkara yang harus waktu untuknya supaya Nabi Sulaiman kan suruh ambil itu semua itu. Jadi dan yang ke yang tiganya guna pada taat Allah dan Rasul, maka hak inilah hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita hak ni. Jadi sebab itulah ada sebut ke iaitu
jin ni pun ada jin yang Islam dan jin kafir. Cuma main ngaji kafir, hubungan jin kafir tu tak boleh. Sebab tu masalah berhubung ngaji sana itu ada hak harus dan ada hak haram. Nah, alah tu. Dan ada hak harus dan ada hak molek dan ada hak haram. Itulah ada jalan taat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma jin ni ada sebut ke dalam doa dalam Quran, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Nah, ada sebut itu Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Jadi aku minta jauh. Nah, aku minta jauh dengan Tuhan sebut ke wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Jadilah tu. Sebab tu jin ni moleknya kita tak usah pada dengan dia, tak usah saing dengan dia sama ada jin Islam atau kafir. Karena apa dia orang panggil kita ni tak jadi was-was. Dah bila ada duk main ngaji ni jadi golai. Kita duk tengok orang-orang duk bersobat ngaji ni. Kadang-kadang saat ni tu jin bukan Islam tu masuk seli banyak. Dah tipu dan sebagainya. Ni kadang-kadang tu duk jadi contohnya fok-fok ngatik besar ni. Banyak diseli dah dimasuk oleh tipu oleh jin. Kadang-kadang ya suruh pergi ngatik kubur, ngatik ke apa ikut ya suruh. Dah jadi gitu gak berat benar lah. Dan jin ni orang panggil dia dia seli ya ada jin juga. Ada jin ke duk mari cebok mik. Nah, ketika apa dah hadis ke Abu Hurairah ke siapa saya tak ingat tak pasti. Pada masa Nabi SAW hati ayat kursi ayat apa ke. Sebab tu orang kita ni kadang-kadang tertipu dengan jin. Contohnya jin kadang-kadang dia royak. Tak usah pergi semaya jemaah contohnya. Tak usah pergi semaya tu, tak usah pergi situ. Dan ada setengah orang saat ni iaitu tak usah semaya masjid ni ada. Mai dia tanya saya, dia tak nampak sejid cemar. Nampak sejid cemar. Nampak sejid saat ni tu orang buat dengan duit haram atau cemar. Ya ni kena pergi semaya je lain baru nampak cuci. Pergi semaya dalam bukit, pergi semaya sore dia. Benda ni ialah benda yang bercanggah dengan hadis Nabi SAW sabda ke apa ni salatul jamaah afdal min salatul faz bi 27 darajah. Dan semaya jemaah, semaya di masjid dan kelebihan jalan masjid ke apa semua. Lepas tu mari dia ayat kata ke semaya di lain terlebih. Sebab tu dalam kita dalam Islam ni kita kena ambil domain iaitu Quran dengan hadis. Quran dengan hadis lepas tu ijma' ulama kias benda ni dan lain daripada tu saat ni tu nak jadi menyeleweng walaupun rupa tu nampak sekali. Sebab tu Nabi SAW sabda taraktu fikum amrain, aku tinggal pada kamu dua perkara, dan tadilu abadan, kamu tak akan sesak selama-lama, mata massaktum bihima, selama kamu berpegang dengan kedua, kitabillah wa sunnati rasulillah, Quran dan kitab Allah, kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Sebab tu benda lah ni tu orang duk selerok banyak kan. Pok-pok duk ngatik, pok-pok duk gapo ni banyak menyeleweng. Tu. Dia tasawuf sungguhnya bukanlah tu. Waktu tu masuk unsur galai, masuk hidup perasa gitu mengatik kocok rumah-rumah. Bukan belaka tu. Dah bukan. Ngatik kan pula Tuhan sebut alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman tu orang tenang hati mereka itu dengan zikir Allah, dengan sebut nama Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Adakah tidak dengan sebut nama Allah tu tenang hati? Ni kocok rumah, lepas tu pergi pula capur, katuk pelita, gelap dan sebagainya. Dan riuh, genuh semua itu tu melompat contohnya, maka itu bukan dah tu. Kerana orang ingat Tuhan betul-betul sana dia tenang. Dia tenang, sejuk, lepas tu pula tak ada barang-barang pian, barang pelak-pelak ya tak ada. Ya biasa sahaja. Lepas tu pula yakin dengan Allah. Ya pergi kot tu, ya tak pergi kot pesing melompat, lepas tu pula beriuh, lepas tu pula katuk pelita. Ya pelak-pelak tu bukan dah tu, bukan. Kita ni ya barang ni yang mudah ya. Nah, mudah kita tengok. Dan agama Islam agama fitrah. Bila agama fitrat Allah allati fatara an-nas 'alaiha la tabdil li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim. Kita nampak cerah dah agama Islam ni agama yang diterima oleh semua orang. Dan agama semua saat ni orang yang berat. Agama yang tidak ada iwaj, tak ada plek-plek orang bagi. Tak ada hak sengit kecak, tak ada. Dia betul ya, dia molek. Sebab tu Islam hak siapa kita ni agama Islam hak suci. Islam yang telah
mari gupas dan mari ulas dan telah mari buat satu kaedah dalam masalah semua. Sebab tu soalan semua terjawab. Kita tengok ke ulama dalam bab usul fiqh, ada usul fiqh, ada usul akidah, ada usul ni semua. Jadi semua mustajidat, semua masalah-masalah hak berlaku semua tak ada pelik. Hak ni boleh buat, hak ni tak boleh buat. Ada pengukur kita. Semua sana ada pengukur yang ulama ambil korek istinbat daripada hadis-hadis dan Quran, mereka himpunkan semua. Nah, sebab tu dia mau nak buat gapo? Dia boleh ukur dah. Nak semaya hajat. Tengok dalam hadis ada kedak dalam perbuatan sahabat tabi'in. Mari tengok. Lepas tu nak buat gapo lagi? Kita nak nisfu Syaban contohnya. Ada. Dia ada alasan, ada bukti. Maka pada ketika tu dah cukup. Ada pun hak mari pian dia dah. Ada kadang hak teruk dah tak boleh belaka. Dah kerakong tak pergi ke mana. Maka cik tu kata bukan, jalan ni tak betul tu. Dah bukan hak sungguh. Hiwaj, dia ada kacak, ada belok. Lepas tu pula ni seperti agak pesing ada juga. Dia pesing belok, pesing ni pun. Itu ada pesing belok. Pesing, tengok. Nak mengatik saja, tak segi sujud, tak segi jemaah. Hajar tu kata bukan. Benda ni bukan tu. Bukan. Dah, dia tak ada payah mana kali. Sebab tu, haraplah kita saat ni tu, hati-hatilah. Farida Cik Long, salam babolat tu konti fang ti chom che hai la ya alhamdulillah. Siapa yang masuk ni saya mohon che lah kerana boleh pahala mudah-mudah kita ni. Dah kita tak ngajar dah contohnya, maka kita ambil pahala supaya saya duk ngajar, tak kurang sikit abuk pahala saya. Dah ini hot to have we free kepada kita. Nah, ada kekurangan puasa kita, ada bocor betul mana kita apa dengan benda-benda gini. Dengan benda-benda yang kita ambil buat kebaikan. Maka boleh pahala, boleh ke apa. Benda tu ya kita setiap hari kita kena buat. Alah tu. Di salam babo ni Hasan Fatani Al-Makki. Balah mana apa khabar Hasan ni balik ke tak balik lagi. Salam babo. Salam babo. Assalamualaikum assalam. Titjaya Asaro. Ke apa? Tak faham ni. Siti Rabiah Aset Titjaya Asaro. Tak faham tu deh. Cuba tulis mula. Salam babo ni Rabiah Abdullah. Ya alhamdulillah, terima kasih. Pas ni pula Jojo hari tanya nak suruh babo bagi tahu cara solat tahajud yang sempurna. Kalau bangun sekali dengan isteri, baik solat asing atau solat berjamaah sekali tahajud. Jadi kita ni dia solat tahajud atau qiyamul lail ni boleh kita semaya secara orang panggil, boleh kita solat secara munfarid, secara berseorangan, dan kita juga boleh solat secara jemaah. Dan kedua-duanya harus, bolehlah. Dan yang mana lebih afdal? Jawabnya kedua-duanya baik belaka. Jadi kalaulah kita ada isteri bini kita, maka kita bangunlah. Kita bangun, kita semaya dengan bini kita, itu molek. Kerana kita tu bila kita semaya dengan bini, orang panggil suami isteri dunia akhirat. Apa maknanya suami isteri dunia akhirat? Ya banyak kita ni duk pakat dengan bini ni hak dunia ya. Contohnya lah nak pergi kerja sekali, beli barang sekali, pergi tapi semua tu dunia kalau kira. Pergi kerja sekali tu dunia, kita cari dunia. Tapi semaya sekali ni akhirat. Pergi buat haji contohnya sekali tu akhirat. Kita buat umrah sekali tu panggil akhirat. Kita semaya tahajud sekali panggil akhirat. Jadi suami isteri dunia akhirat. Kita nak hak tu lah. Dan sebab tu orang ada isteri, dan Nabi SAW bangun tahajud, sedangkan Siti Aisyah radhiyallahu anha ada bersama dengan Nabi, dan Nabi percik ambil air ketik-ketik ketik-ketik untuk Nabi Siti Aisyah radhiyallahu anha bangun. Jadi maknanya sesama dengan isteri itu tidak menjadi molek belaka, dan molek belaka insya-Allah. Dan cara yang sempurnanya iaitu kita semaya tahajud ni, iaitu kita semaya 8 rakaat. Itu yang sempurna, hak yang dimuadzabah, hak yang disemaya oleh Nabi. Nabi semayanya iaitu biasa ke 8, iaitu 11 sekali dengan witir. Jadi apa ni, semaya tahajud 8. Dan disunatkan untuk sempurna tahajud ni, iaitu kita semaya diri itu lama. Sebab Nabi SAW sabda, inna tula salati ahadikum lama innatun ala fikih. Sesungguhnya lama seorang kamu semaya berdiri lama tu lama innatun ala fikih, menunjuk di atas mesra dengan agama. Orang ada hati dengan agama, semaya lama dah, sujud lama. Tapi ada ulama sebut di antara sujud dengan berdiri afdal, lebih baik kita berdiri lama lagi pada sujud lama. Pada sujud lama iaitu kita berdiri lama. Itu lebih afdal. Sebab tu
Ada athar, ada sebut daripada para salafus soleh. Mereka semaya sampai tukar ke lama, dan ada semaya saat itu ambil lepas syosuk sampai dekat tengah malam, klik tengah malam sampai subuh, kadang dekat-dekat makan sahur. Jadi benda-benda ni menunjuk bahawa memang lama, duduk lama, semaya lama itu lebih afdal. Tapi kita ni sebagai orang Islam, kita nak semaya lama mana? Kita buat fattaqullah mastata'tum. Kita buat apa kita mampulah. Contohnya kalau kita nak lama, kita pergi Quran. Pergi Quran ni boleh. Supaya saya misal ini surat doa. Cuma kita pergi gini boleh. Pergi gini boleh. Quran. Lepas tu kita tutup ni. Habis kita nak kena letak siap-siap dah nak mudah buka pada ketika kita naik rakaat yang kedua ke. Contohnya, rakaat pertama tak apa, kita duduk gini, boleh kocek gini ke. Kita ambil Allahu Akbar. Lepas kita nak sembahyang ni, kita ambil. Kita nak baca surah tu ambil. Ambil mari ni. Ambil mari kita buka. Buka saat ni tu tak apalah. Pergi. Setara tu je lah. Sebabnya gerak kita saat ni harakat tu ya, takut banyak, tapi takut harakat gerak tu banyak. Sebab tu kena jaga situ ya. Bila kita baca Quran, bawa baca maya 2 rakaat. Kalau kita tak ingat 8 rakaat, kita baca faqra'u ma tayassara minal Quran. Maka hendaklah kita baca apa kita ingat pada Quran. Quran itu buat siap dah. Ada kisah suar, ada surah-surah pendek, ada juga surah-surah yang panjang. Jadi kita ingat surah 30 ni untuk kita boleh ambil surah-surah kita ingat mana-mana saja pun. Tak semesti kena kuliah dengan Allah, tidak. Kita ambil Quran hak mana hak kita ingat, ayat mana kita ingat, agaknya boleh panjang sikit, hubung pun tak apa. Lepas baca surah ni, baca surah tu pula pada satu rakaat, tidak menjadi masalah. Itulah. Dan kemudian bila kita semaya, semaya sempurna, semaya 2 rakaat wisale, semaya 2 rakaat wisale, semaya 2 rakaat wisale sampai 8 rakaat. Sudah tu kita tambah pula muqaddimatul witri 2 rakaat, lepas tu pula witir rakaat lagi, maka wisale. Lepas itu kita berdoa munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar, minta Tuhan ampunkan dosa kita, ampun pada isteri kita, ampun dosa anak kita, ampun dosa mak kita, ayah kita, tok cik kita, keluarga kita, adik-beradik kita. Dan minta Tuhan murahkan rezeki pada kita, dan minta Tuhan segala kemudahan pada kita, buka jalan pada kita. Mintalah apa sahaja Tuhan ni. Idza qala al-'abdu ya rabbi rabbi, apabila berkata hamba ya rabbi ya rabbi ya rabbi ya rabbi, apabila seorang berkata ya Tuhanku, qala Allah, Tuhan berfirman, Tuhan labbaika ya abdi, ya hambaku sal tu'ta, mintakanlah hak diberi engkau, akan diberi oleh Allah. Sebab tu kita minta, insya-Allah Tuhan akan beri pada kita. Itulah. Lepas tu pula ni pula dia kata Assalamu alaikum. ถามว่าเราทำประกันสุขภาพเจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลแล้วมีเงินชดเชยเราสามารถใช้เงินส่วนนี้ได้หรือไม่ Terima kasih. Jadi buat prakan saat ni tu dia kena tengok. Kalau prakan hak KJA, contohnya lah saya dah tengok dalam fatwa Lujnah Daimah dan Hayatul Kibar Ulama Saudi lah. Tentang masalah dia biasa gak tepat lujnah ulama ni ada panggil sidang ulama banyak. Dia mari dia kata masalah kita prakan kalau prakan hak mimbabil muasat. Dan supaya tu juga Dr. Wahbah Az-Zuhaili mati dah tuai kitab, tapi tuai kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, tuai kitab ni sahih benar lah seluruh dunia. Jadi dia mengatakan kalaulah prakan saat ni mimbabil muasat, iaitu dalam bab nak tolong kerana nyanya, kerana gapo, kerana takut susah masa depan. Contoh, kita prakan hak KJA, contohnya lah prakan KJA buat prakan kepada orang hak ngajar. Sekolah agama atau sekolah kerajaan, kita dia hak ngenderan kita duit gaji kita banyak ni. Lepas tu pula ia tambah lagi 9% contohnya. Maka cukuplah 12%. Lepas tu hak lebih lagi adakah jadi riba? Jawabnya tidak. Kerana itu adalah mimbar muasat. Boleh ambil duit tu. Kerana dia tak ada bukan ribhiyah. Bukan nak cari untung. Tapi berisat prakan hak cari untung, hak tijariyah, hak cari untung. Contohnya prakan hak buat lain sampai ke nak buat prakan COVID, orang tanya kita, adakah boleh?
COVID ni orang sakit, orang mati 2% sampai 7%. Orang sakit di hospital 17%. Orang hak semit hilang sendiri 80%. Gapo? Kalau kira tengok nak pelakang buat gapo kalau kira. Risiko untuk kena tu sikit nah. Orang 2 juta lebih 3 juta hari ni hak kena daripada 7,800 juta manusia yang ada dalam dunia. Berapa persen kalau kira kau? Lepas tu nak buat pelakang tu dapat cerak. Kata memang nak ambil peluang ni. Jadi nak berniaga, nak gapo, nak untung. Maka supaya tu juga perakan kereta, perakan gapo semua tu hak ribahiyah, hak ada riba. Maka hak tu haram, tak boleh. Ada pun perakan hak yang boleh saknanya iaitu perakan hak dia perakan hak KJL. Biasa kau hak KJL atau kita kata supaya dengan berisat hak kita duk kerja saat ni. Dia ni takut kita habis kerja kita 5 tahun kok. Mula-mula habis tak tahu kita nak pergi ke mana. Dia pun tolong perakan pada kita. Untuk nak tolong kita. Dan kita sudah sikit kerja akan duit tu dan akan pula duit hak yang tambah. Mimban muasat maka hak tu boleh. Mengikut Syekh Wahbah Dr. Wahbah Zuhaili dan mengikut fatwa-fatwa ulama. Ada pun hak duk buat contohnya lah. Hak duk buat untuk nak untung ni, hak supaya dengan pelakar kereta, pelakar motor, pelakar candeng, cagapan itu, semua tak boleh belakang tu. Semua tu tak boleh belakang. Pas kita nak belakang tak? Saya sendiri belakang tak belakang. Tak belakang, kereta saya tak boleh bayar. Hak tu dia panggil kerana darurah bayar hak campen tu jelah. Nak belakang candeng, aqdun alal majhul. Kita akad di atas barang hak jahil. Tak boleh nak tahu tak orang nak belakang tak belakang. Nampak ada gush, maka nampak ada nak tipu. Lepas tu pula kalau kita bayar dia tak boleh ambil klik dah duit tu. Maka pada ketika tu tak boleh dah. Sebab tu cuma ada perakan. Kalau di negeri-negeri Islam, ya ada perakan hak turut hukum orang panggil. Ada. Maka hak tu boleh. Rumah kita ni tak ada. Balas tu lah. Terima kasih. Salah baba. Ni baba tam noi wa. Lamat sunat belum subhi tang lamat kun azan relamat hai kun azan set kon. Jadi waktu semaya sunat ni kita kena ingat. Waktu semaya sunat qabliyah iaitu masuk apabila masuk waktu fajar, apabila masuk waktu subuh. Kalau semaya sunat belum zuhur, masuk apabila masuk waktu zuhur, maka masuklah. Maka pada ketika tu maknanya dibolehkan kita saat itu semaya apabila masuk waktu. Dan habis waktu dia nya apabila habis waktu semaya fardu saat ni. Contohnya bila habis waktu subuh, maka habislah waktu. Sebab itulah kita boleh semaya qabliyah walaupun kita dah semaya subuh. Cuma kalau kita semaya masjid tu orang pelik kan. Dia mau semaya di waktu tahrim, orang tak tahu. Jadi fitnah. Dia mau tuduh kata ni pelik ni. Jadi kita tak semaya klik maya di rumah lah. Tak tu lah. Tu. Ni kamuh ke ada. Terima kasih. Siapa masuk tu lah. Mohon share banyak-banyak insya-Allah. Nak boleh pahala. Salam baba fang pleng sia buat mai. Dengar lagu, kita ingat perkara yang batal ke puasa ada 7 perkara. Ada 7 perkara. Di antaranya iaitu makan dan minum. Jima, lepas tu pula mengeluarkan air mani. Lepas tu pula masuk ke suatu dalam mangfas, dalam rungga. Lepas tu pula haid nifas. Dan gila, riddah. Semua tu orang panggil perkara yang batal ke puasa. Jadi dengan lagu ni, dia tidak memasukkan sesuatu. Dia bukan makan, bukan minum. Maka pada ketika tu, maknanya dengan lagu ni tak batal puasa. Cuma agak kita kena tahu kata cik tanarum. Cik tanarum ni orang panggil maqasid. Tujuan puasa saat ni untuk kita nak melemahkan nafsu kita. Untuk nak latih nafsu kita. La'allakum tattaqun. Supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apabila difardukan puasa, supaya kita takwa pada Allah, maka kita kena cari jalan sebanyak mungkin untuk kita dapat takwa. Jadi takwa, takut pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antaranya ialah kita tinggal segala-gala benda yang makruh dan sebagainya. Dan lagu ni buat jadi hiburan. Bulan ni bukan hiburan, bukan dengan orang panggil dalam Ramadan ni macai dan banteng. Sebab tu tak patut sama sekali kita orang Islam. Kita dengar lagu, dengar anasyid dan sebagainya. Kita dengar Quran, kita baca Quran, kita zikir. Cuba kita tengok pada as-salafus salih. Imam Malik rahimahullah radhiyallahu anhu apabila masuk bulan Ramadan tinggal semua baca Quran. Tinggal semua, tak main dah, tak ada dengar. Ngajar siapa ngajar hadis pun dak. Mari baca Al-Quran Karim. Dan supaya juga Imam Syafi'i tengok as-salafus salih.
Semua saat ni tak main benda-benda gini. Sebab tu tak patut sama sekali lah kita saat ni tu nak pergi sibuk duk dengar hari-hari buka lagu tu, buka lagu ni, dengar orang ngajar, buka Quran, dengar orang ngajar. Benda ni hak paling molek sekali. Buka orang ceramah, buka orang gapo. Habis malah kok kita dengar dengan telinga lah. Semua jadi ibadat pada bulan Ramadan. Hingga sampai kita tidur tu lebih baik daripada kita dengar lagu lagi. Kita tidur tu lebih baik lagi. Nasyid apa saja semualah. Kita kena ingat kata ya ni bukan bulan, bukan hiburan. Bulan ni bulan hak untuk nak tunjuk kata kita takut pada Allah. Nak tunjuk kata kita taat pada Allah. Kata setia kita berbakti kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita ada hati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak patutlah benda-benda ni. Cuma nak kata batal, jawabnya tak batal. Cicai Sogo mak. Gapo tu dah. Sogo kan? Sogo. Terima kasihlah. Ni Roki Hassan. Ustaz boleh ke baca kunut di semaya witir rakaat yang akhir? Benda ni khilaf ulama di bulan Ramadan. Dalam mazhab Syafi'i iaitu baca kunut selepas daripada nisfu, dan ada juga ulama mengatakan baca pada awal lagi. Jadi kita ni mazhab Syafi'i kitanya baca iaitu selepas daripada nisfu, selepas daripada setengah masuk bulan Ramadan. Itulah sahaja. Kotut baboti kian pit. tak apa dah Siti Rabiah. Dah terima kasih. Dan siapa yang tak pernah masuk lagi oleh page saya ni, mohon saya minta lah apa ni kod like, kod titam tu lah dah. InsyaAllah ada klik dah, ada demo dok buat masuk, lepas tu pula kita dok mengajar dok apa boleh dengar insya-Allah, dan boleh nak tanya soalan apa semua. Sebab saya dah lepas puasa ni biasa agak saya mengajar penuh dah, dalam seminggu saat ni tu penuh mengajar sujud ni boleh dah, kita nak online nak tengok apa semua ilmu lah, tak apalah, dan nak tanya apa semua insya-Allah. Dan alhamdulillah setakat ni itu banyak orang tanya, telefon boleh kata setiap hari lah. Nombor tu duduk bawah tu boleh. Dia nak tanya soalan apa, kita ingat kita khidmat dan kita berasa kita bertanggungjawab. Orang yang tanya semua saat ni insya-Allah akan kita cari, kalau kita tak tahu dan kita akan jawab insya-Allah. Lah tu. Terima kasih semua. Duit simpan 180,000 ni nujum. Yang cukup nisab berapa kau kena keluar zakat? Kena keluar berapa? Jadi cara nak keluar zakat ni tak payah. Jadi kitanya mari sisip dah. Orang panggil dalam istilah rubu'ul ushri. Dalam istilah kitab fiqhnya wajib keluar rubu'ul ushri. Rubu'ul ushri sana serobong usyur, iaitu kita bagi 10. 100,000 tu bagi 10,000. 10,000 bagi 4. Panggil rubu'ul ushri. Atau orang panggil songcut 2.5. Atau kita nak kira selalu juga, jadi dengan 40. 40 ni boleh 4,500. Kalau 180,000 kena keluar zakat iaitu 4,500. Alhamdulillah nujum, semoga Allah Taala tambah rezeki bila keluar zakat tu insya-Allah. Nujum bintang, semoga Allah Taala tambah rezeki lagi lah. Moga kita keluarkan zakat. Alah tu. Dan siapa yang nak nak masuk ke zakat dalam file cakap dakwah majlis agama Islam, boleh jalan, boleh dah ada akaun atau banci di tepi tu dah, iaitu 0541219953. Di tepi tu boleh. Tu file dakwah iaitu kita ada buatnya, iaitu buat khutbah kepada para imam setiap munasabah. Dan kita ada buat buku kepada imam, bagi masjid lah, bukan tu imam, bagi pada masjid seluruh wilayah tu semua, dan orang bertanggungjawabnya saya sendirilah. Dan saya sendiri juga duduk tulis tu buku-buku biasanya. Contohnya ni buku ni pun walaupun saya ni hak saya sendiri, tapi dicetakkan untuk para imam pun bagi juga seluruh, supaya tu imam jadi mudah. Iaitu Auradus Salawat wa Ad'iyatul Munasabat. Dan kita ada cetak juga free bagi kepada para imam seluruh wilayah. Dan ada buku-buku lain, buku akidah, buku apa. Dan itulah, kalaulah banci itu pun tak nama Majlis Agama Islam Wilayah Jala. Siapa yang ingin nak masuk kok, bolehlah. Ngen perakan sangkum kindai maikrab. Jadi perakan sangkum saat ini itu sama lah. Dan perakan sangkum saat ini kita kena tengok lah.
kalaulah perakan saat ni tu bukan ribhi, bukan hak untung contohnya, bukan hak meniaga tak ada riba, maka boleh. Lepas tu pula duit perakan ni kalau hak kita bayar, duit hak kita bayar saat ni tu banyak mana, maka pada ketika tu hak tu jadi hak kita. Ya bayar klik contohnya lah, bila siapa masa bayar klik 500,000 contoh, bayar 20 juta contohnya lah, hak 500,000 tu hak kita, maka kita boleh. Hak lebih lagi tu iaitu bukan jalan hak yang betul dak lah. Kerana apa? Kerana hak lebih lagi tu kena tengok kalau ia gitu giwak gapo. Lepas tu pula ya wi terasa gapo, terasa riba, terasa gapo, maka tak boleh. Kalau ya giwak sama nego gapo semua ya wak mudharabah ke gapo tu modal pakat lungtun bet tu cerita lain pula. Dan sebab tu saya tak pasti kata Abdullah Akasa saat itu duk tanya tu hak mana. Saya tak pasti kata baik mana. Dah oleh itu secara kasarnya kita nak ayat tu perakan saat ni iaitu kebanyakan rumah kita ni haram, tak boleh. Dah. Farida Cik Long itu, ya terima kasih babo Titop. Ya, nah. Salam babo, kerabi cacing sama-sama. Beton cacing kah? Ya terima kasih. Masa dia poso-poso ni. Nah. Lama tarawih 8 rakaat isi pula bun yang ngai krap. Nah, pala banyak hak mana 8 dengan 20. Nah, Imam Asyuti ada sebut dalam kitab Asbah wan Nadhair, makana akthara fa'lan kana akthara fadla. Bagi hak banyak perbuatan maka banyak pahala. Bagi hak banyak perbuatan banyak pahala. Jadi kalau 20 tekah 12 nah, maka banyaklah hak 12 saat ni. Nah, kerana apa? Kerana buat banyak ke. Bila banyak ke, pahala banyak. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, bila orang musafir dalam kitab fiqh sebut wa yajuz, haruh qasa ke? Haruh. Bila haruh saat ni maknanya afdal kita semaya tamam. Nah, jamak lah. Tapi tamam tu makna semaya cukup. Kerana pahala banyak tu ke. Jadi pahala banyak, hak 20 lagi lah. Nak pergi banyak kan. Hak 8. Kerana hak 8 sikit pada 20. Pada yang kata hak ni hak Nabi. Siapa kata? Kata hak 20 bukan hak Nabi. Suyah tapai rakaat daimai, ya boleh semaya 8 rakaat, witir 3 yang di sebelah. Tak apa, semaya boleh. Nah, kita lepas moga kalau pergi semaya sejik tu boleh ada nak semaya 20 lah. Tapi moga rumah gak ada pakat duk nyetok, pakat duk tunggu. Sama tara tu gak jadi semaya sikit biasa. Nak semaya 8 boleh. Putra Iqbal Yatafang Dontri, adakah batal puasa? Nah, dengan Dontri saat ni tu, dengan Dontri ni, nah kita riwayat dah ada 7 perkara batal puasa. Masuk suatu larung ke. Lepas tu pula jima isteri. Lepas tu pula haid, nifas, riddah, makan, minum. Semua benda tu membatalkan puasa. Tapi hak ni bukan memasuk suatu, bukan makan, bukan minum. Maka tak batal puasa. Cuma kak, kita dengar Dontri apa semua, jadi pahala saat ni tu, aku ke turun pahala saat ni. Sebab tak ada, dia tak menahankan daripada telinga dia. Dan supaya tu juga ada sebut orang bohong, orang wahib bohong, kecek bohong semua tu kan. Tuhan kata, apa ni Nabi kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata malam yada' qaula zur, siapa tak tinggal kata-kata bohong, wal amala bih, dan tak ada tinggal apa ni buat kata-kata bohong, falaisa lillah, maka tidak ada bagi Allah hajatun hajat, tak perlu Tuhan tak perlu an yada'a ta'ama wa syarabah, bahawa dia tinggal makan dan minum. Tak sah-sah lah. Dan kalau kita tak ada boleh tinggal benda-benda gini. Tu. Ni Mustafa Awal, Assalamualaikum, babo harta perniagaan cukup nisab dan haul, adakah wajib kena campur dengan harta yang lain pada ketika keluar zakat? Tengok. Nah. Jadi harta nego saat ni tu telah ijma' ulama bahawa wajib mengeluarkan zakat daripada harta perniagaan. Bila wajib dan syarat orang panggil apa ni, syarat nak wajib zakat perniagaan saat ni tu tidak semestinya tak semestinya kena cukup nisab pada awal tahun tak. Syarat dia ada 4 syarat. Pertamanya milik
milik barang hak kita apa ni nak buat berniaga sat ni. Duanya kita niat berniaga, yang tiga sampai nisab, yang keempatnya sampai haul. Itu ialah. Jadi bila milik barang kita nak berniaga dah sampai nisab hujung tahun, maka pada ketika tu wajib kita kena keluarkan zakat. Zakat ni itulah zakat ni. Iaitu kita kena hipun duit hak kita boleh hasil daripada perniagaan. Lepas tu campur dengan barang. Barang saat ni tu raka jual, raka kelang lah, raka hak jual hak kelang. Iaitu barang hak orang bakat dia jual belaka oleh kedai kira harga tu. Bukan kira harga beli. Dan bukan kira harga kita jual. Kadang-kadang kita nak jual mahal. Tapi jual harga hak orang dia jual, bakat-bakat dia jual harga tu juga kira harga tu. Dia bagi takwim. Mal al-tijarah. Maknanya kita nilaikan harga perniagaan. Maka kita kena kira harga barang ada dalam pergi capung duit kita, kemudian kita keluarkan rubu'ul ushri, iaitu 2.5 atau 2.5. Dan kalau 300,000 juga, iaitu 2,000, 5,000, jadi apa ni 7,500. Contohnya lah, maka kita keluarkan zakat saat ni. Kalau ada harta lain, contohnya emas. Emas saat ni tu ya suku, zakat ya wajib suku. Tak ada gapo, zakat emas suku. Cuma ada khilaf ulama bahawa adakah wajib campur duit dengan emas? Maka pada ketika tu jawabnya ada ulama mengatakan ada yang kuatnya iaitu campur. Kalau ada duit 500,000, emas ada 500,000 contoh, maka campur dua tu. Setara tu ialah. Tapi hak nego saat itu ia zakat suku, dah zakat tijarah. Ada duit. Dan duit hak kita taruh saat ni iaitu duit hak kita taruh daripada kita menego, maka hak tu hak menego. Dan menego saat ni tu kira barang hak mutadawilah atau mutadawalah. Harta hak kita, barang hak kita duk jual, duk masuk tu baik, tak kira kereta kita mengaku, tak kira tu peti sejuk tu jing, tak kira mari, tak kira pelita, tak kira pita, tak kira tu. Ya kiranya barang hak kita jual tu saja dengan duit hak kita simpan daripada kita harta kita menego. Maka kita keluarkan zakat. Pada setelah tu ialah. Dr. Tatat lip tahun ดือน Ramadan dah mai. Kerak kuku di siang hari tak batal. Saya dah dah kata 7 perkara. Bahkan kalau kuku kita panjang, sampai hari Maat di sunat kita kerak. Tahu tak cara kerak? Cara kerak ni iaitu you kena ambil lek kanan dulu jari ni dulu. Jari telunjuk lek kanan, lepas tu jari ni, lepas tu mari lek ni pula. So 2 3 4 mari lek ni, lepas tu mari lek ni. Ni mari lek kanan dulu. Lek kanan jari telunjuk, lepas tu mari hak ni. Lepas tu mari hak ni. Lepas tu mari butangan ni akhir. Butangan lek kanan ni akhir kali. Tu cara kat kuku dah. Tu sunnah. Tu ngikut pendapat ada saya sebutnya iaitu Imam An-Nawawi. Ada sebut cara kat kukunya lah tu. Pakai bulan Ramadan tak ada apa. Tak batal. Asman saya dia kata baba kap continue nai เรือนจำ2 ถึง 3 ปีเขาไม่มีเงินจ่ายซะกัตฟิตเราะห์พอพ้นโทษมาเขาต้องจ่ายแทนของที่ฝากมาไหมlah soalan tapi tulis tu tak mana dah tak ada apalah. Adakah zakat fitrah orang duduk dalam penjara dalam gok ni wajib zakat fitrah di atas orang hak kuasa dan orang hak yang milik harta. Wajib atas orang Islam, orang mukallaf, orang hak yang kuasa, iaitu orang hak ada harta hak cukup makan di malam raya dan hari raya. Dan cukup untuk keluarga dia kalau ada bini. Lebih daripada tu ada lagi lebih, maka wajiblah zakat. Orang duduk dalam penjara tak ada. Tak ada perkara, tak kerja, tak ada perkara dia. Duit tak ada. Nak makan pun tak ada. Maka bila dia tak ada, maka tak wajib atas dia. Kecuali dia saat ni tak ada harta di luar. Harta dia, ada kedai, ada gapok, maka pada ketika tu wajib. Lepas tu siapa nak keluar? Dia kena wakil kepada orang. Dia kena wakil pada orang. Tapi kalau dia tak ada duit langsung, maka pada ketika tu tak wajib dah. Lepas tu ada lagi mak dia nak keluar maka hak tu boleh. Tapi dengan syarat kena tahu. Tak tu lah. Tak apalah. Zakat nak tolong beli maka pada ketika tu tak apa. Ya orang lain nak beli zakat ke orang tu tak boleh. Malaikat kena minta izin pada dia. Atau okey pada dia. Tu. Lepas tu pula ni dia kata, lepas tu pula hak tahun lepas jawabnya kena bayar tak bayar? Tak kena bayar dah. Kerana dia wajib hak tahun tu. Tahun tu dia tak kuasa ke habis ceritalah.
Tirmizi dia kata zakat kakai ni ชอบคิดคิดยังไงรายได้ทุนคิดรวมทั้งปีหรือวันที่จะจ่ายni zakat menega ni iaitu zakat menega supaya saya sebut saat ni iaitu apabila kita menega ada barang dalam kedah dan duit hak hasil daripada kita menega siapa nisab dan siapa haul. Siapa nisab iaitu kena kira dengan harga mah. Harga mah 5 kut sama. Orang panggil 85 gram. Mari dengan 15 jatuhnya iaitu 5 kut atau 5.5 di tempat rumah kita ni. Berat banyak tu orang panggil bat dah. 5 kut sama. Maka pada ketika tu kalau ada harta kita di hujung tahun. Hujung tahun maksudnya pada masa hak kita mula menega. Hak kita mula menega. Maka siapa musim dia, contoh kita menega Ramadan, maka bulan Ramadan tahun ni, siapa masa, maka kita pun tengok duit kita ada cukup nisab, iaitu 100. Kalau lah ni enggak emas 20 nil lebih kurang enggak dalam 140,000. Bila ada duit dan barang tu 140,000, wajib kita kena keluarkan zakat. Duit kita duk simpan. Duit kita duk simpan ni hak hasil daripada kita menega saat ni. Lepas tu pula campur dengan barang lah kedah. Barang lah kedah hak kita duk ada saat ni, contohnya selipar, kasut. Kita kena kira harga jual hak kelang. Iaitu kena kira harga jual hak orang ramai. Bukan hak kita nak jual, bukan harga beli. Harga jual. Harga jualnya, harga jual hak kelang lah, maknanya harga poketik. Bukan kita kadang-kadang nak jual mahal sikit. Demo kotawa kadang-kadang orang mari saat ni tu, kita kecek-kecek demo makan kecek kita dia boleh lebih. Ya macam-macam orang meniaga kan. Jadi kira harga hak tengah hak ni tu mari capuk dengan duit hak kita ada. Lepas tu pula barang hak kita ada saat ni tidak kira mutu kita, kereta kita, barang hak kita duk mengakuk barang apa semua tak kira. Kira barang hak kita jual saja, mutadawil. Barang hak kita duk pusing tu saja, campur dengan duit hak ada kita, hak hasil pada meniaga saat itu, maka bila cukup 140,000, maka keluarlah zakat. Setara tu ialah. Tu cara kira. Tu Tirmizi dah. Ni pula Muhammad Nasruddin mak latih tetamu witin dengan rakaat dan maikrab. Ada sebut khilaf ulama. Kata setengah ulamanya boleh semaya satu rakaat saja. Tapi hak paling kurangnya, hak paling molek. Hak paling kurangnya iaitu buat 3 rakaat. 3 rakaat. Lepas tu pula witir ni ya asalkan tak cukup berapa pun ikut. Iaitu 3, 5, 7. Lepas tu pula 9, 11. Dan kita nak buat 11 rakaat lalu pun boleh. Tapi tahiyat 10 kena, yang 10 tu kena ada rakaat. Orang lain tak ada kena ada tahiyat. Maya bangun. Saya tengok sampai rakaat ke-10 contohnya, ada tahiyat rakaat 11 wi salat. Tahiyat wi salat. Alah tu. Bapa baca doa apakah yang lebih baik bulan ini? Doa yang paling baik bulan ni iaitu hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Aisyah tanya Nabi SAW, "Ara'aita ya Rasulullah?" Akan nak katalah ana, "In alamtu ayya lailatin lailatul qadar." Kalau aku tahu mana malam Lailatul Qadar, ma aquluha. Apa aku nak kata? Qala, Nabi sudah Nabi taquli, katakanlah, bacakanlah, "Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha maaf. Dan Engkau maha mulia. Fa'fu anni. Maka Engkau maafkanlah aku. Tiada beza maaf dengan ampun. Ampun ni tak salah tapi ampun. Tapi kalau maaf saat ni tu maknanya tak kira mula. Tak ambil salah sikit ampun. Dia bagi ampun. Bagi maaf tu. Adakah kena niat ketika hendak keluar duit dan bagaimana cara niatnya? Siapa masuk saya mohon share dah. Dan siapa yang tak pernah masuk lagi, minta kod titam, kod like iaitu page saya ni insya-Allah. Adakah kena niat ketika hendak keluar duit dan bagaimana cara niatnya? Niat zakat ketika kita wih.
ketika kita Nah, kalau kita zakat fitrah, kita bawa beras ketika kita tolak. Kita nak saat ni tu inda daf'i, iaitu ketika kita tolak. Maka kita niat aku jadikan beras kata ni zakat fitrah yang wajib aku. Allah Ta'ala Lepas tu pula kita jadikan apa ni, kalau duit ke harta zakat niaga, aku jadikan duit ni 5,000 ni zakat niaga yang wajib aku tahu ketika tahu. Kalau duit sipek aku keluarkan zakat yang wajib atasku. Nah, apa ni, zakat harta sipek aku yang wajib ataskan Allah Taala. Niatlah hati ketika kalau kita own tanakan itu ketika kita nak own duit saat itu kita niat ketika tu. Ni kita nak own duit zakat kepada badan ni. Contohnya kita niat aku jadikan duit ni tu zakat wajib aku. Kepada badan ni di jalan fi sabilillah. Maka kita niat ketika tu kita own ke. Balas tu. Baba kunti mesti rab zakat kun bab naibang. Jadi orang panggil dalam Islam saat ni tu ya ada asnaf orang panggil, iaitu orang-orang yang dapat apa ni harta orang boleh makan zakat. Iaitu Tuhan sebutnya dalam surah Taubah ayat 60. Tuhan kata innamas sadaqat, sesungguhnya sedekah itu lil fuqara, bagi orang fakir, wal masakin, bagi orang fakir dan orang miskin. Orang fakir ni orang sesak teruk, orang tak ada teruk. Tak ada. Kita dah tengok lah setengah-setengah orang sana mau kita tengok dah. Rumah podok dah. Anak ramah 10 orang kadang-kadang. Rumah pun gobat saja ya. Ada frabung pun kadang-kadang frabung saat ni tu buat ambil apa ni atak gitu ikut dah gitu ya. Susah benar lah kita tengoknya. Kadang-kadang pok sakit, tak boleh jalan ke apa semua, orang fakir orang panggil. Orang miskin ni orang yang boleh kerja, ya ada kerja. Tapi tak cukup. Contohnya ulama misal ada sebut dalam kitab fiqh, orang yang kena cukup dia 10 kop tapi boleh 7 kop. Maka itu miskin. Orang yang apa ni perlu 10 kop tapi boleh 3 kop, maka itu orang tu iaitu orang fakir. Sebab tu miskin tu sebut wa ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an na'ibaha wa kana wara'hum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba. Ada sebut ke ada pun perahu ke Nabi Musa Khidir ayat pada Nabi Musa kata perahu saat ni tu iaitu adalah bagi orang miskin. Mana orang miskin tu ada jalan mutu, kereta, jalan kereta contohnya, jadi parung contohnya. Jadi tu jadi ning, tunggung jam contohnya. Miskin tapi tak cukup dia nya. Tak cukup, ada kerja tapi tak cukup. Tak cukup beratlah. Maka pada ketika tu orang tu orang miskin. Wal amili, dan orang amal, iaitu orang hak pungut zakat. Sebab tu mana-mana badan munitik ukon mana bila terima zakat maka tak boleh ambil. Dia nak makan tak boleh, dia nak guna untuk berminyak kereta apa semua tak boleh, kerana dia sebagai wakil sahaja. Sebut lagi tak fiqh wakil tak boleh. Dah bolehnya amal sahaja. Sebab tu wakil tak boleh. Bila jadi wakil kita kena kepada orang tu apa ni turut apa hak yang dikandaki oleh muwakil atau orang wakil kepada dia. Amal tu boleh wal amil alaiha. Cuma amal ni boleh makan sekadar ujratul misli, iaitu harga hak kira harga ya kerja lah seolah-olah tu. Wal muallafati qulubuhum, dan muallafah ni orang jadi muallaf, itu orang yang baru masuk Islam. Wa fir riqab, dan untuk merdekakan hamba, wal gharimin, orang lekat hutang. Sebab tu kalau sejik gak molek lah. Contohnya orang nak buat nama kata kita email pergi berita sejik untuk buat sejik, lepas tu tak email kat hutang, maka bayar kata email jadi hutang. Cuma gharimin tu dia boleh make untuk qada dia bayar hutang. Wa fi sabilillah, dah hutang saat ni tu hutang orang tak boleh bayar. Ada pun orang lekat hutang kereta mutu, maka hak ni tak boleh sewa beli rumah hutang tak boleh. Wa ibnis sabil, dan wa fi sabilillah, dan di jalan Allah. Jalan Allah ni termasuknya orang-orang hak dakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala tak bergaji, dan supaya tu juga orang-orang yang berperang fi sabilillah, dan supaya tu juga orang yang nak apa ni mengajar, dan supaya dengan baba-baba pondok-pondok, kerana hak mutafarriq, hak mengajar tak ada gaji bagi, maka tu fi sabilillah. Ibn sabil, dan ibn sabil iaitu orang hak musafir faridatan minallah. Tuhan
Itu fardu daripada Allah Subhanahu wa taala. งินที่นอกเหนือจากการค้าขาย คือเงินที่เก็บไว้เฉยๆในธนาคารต้องออกซะกัตไหมkah babo duit hak kita taruh di thanakan saat itu maka hak tu wajib keluar zakat apabila sampai nisab saat itu kena tengok rakat tong rakam mah hari ni berapa kita nak keluar sampai nisab hari ni maka wajib kita kena keluar mengikut harga mah. Kalau harga mah saat itu 20 ne contohnya, maka zakat 140 lebih kurang kena dikun dengan atau dikali atau dikun dengan 5.5. Dah ambil harga mah dikun dengan 5.5. Dah. Tu. Jadi tubiknya nisab. Lepas tu pula kita gihan 40, ambil getah kita ada 800,000. Contoh 400,000, 10,000 kena keluar. Lah itulah. Jadi harta kita simpan ni kena keluarkan zakat. Alhamdulillah, amin. Ni Junaidi ni ada sebutnya itu prank fun. Leo ton sit sahu. Yakin wa saat leo poton tiang je sit ahan batal mai poso. Nah, kalaulah makan ni saat itu sit ahan hok sikit dan tak boleh rasa dengan mamah. Maka pada ketika tu hok tu pergi masuk dalam hak tu tak batal puasa. Dan supaya tu juga Said Ahan ada lekat kot gigi. Tak ada masuk oleh tekak. Maka tak batal puasa. Jadi, kalaulah makan ni saat ni tu hak ada celah gigi, boleh rasa. Boleh mamah. Boleh rasa kek sikit-sikit. Maka telah tu. Maka hak tu batal. Lah tu lah. Kak Moh tanya,ถ้ามีคนยืมเงินเรา300,000เป็นเวลา5 ปีพอเขาคืนเงินให้เราเวลา5 ปีที่ผ่านเราต้องจ่ายzakatทั้งหมดไหมเท่าไหร่ Iyalah Kak Moh. Nak ayat ni Kak Moh ni iaitu di antara orang ada tengok Facebook saya sokmoh lah. Saya duk mengajar di mana. Terima kasih. Jadi gini Kak Moh Jadi hutang sana itu syarat wajib zakat iaitu makdur ala taslim. Kita kuasa di atas rah. Ada kita boleh bayar. Lepas tu pula harta tu duduk milik kita. Dan siapa nisab, siapa haul. Jadi, harta yang duduk ju orang saat ni tu, bila orang tak bayar 5 tahun, selagi kita tak ada boleh, selagi kita tak ada terima, orang tak bayar lagi, maka pada ketika tu, tak wajib bayar lagi. Apabila dia bayar kita, maka duduk dia 5 tahun, maka kita kena bayarlah 5 tahun saat ni. Kena kira lah. Kalau 5 tahun saat ni tu tahun yang kedua tu baru sampai haul. Maknanya 4 tahun kena keluar. Kita kena keluar semua kerana dikirakan duit sipar. Apa demo kata duk demo pada wak lah mana? Hukum Tuhan tak tahu wak lah mana kita pun koyak gitu kalau kira kok dah nak bayar kalau demo pergi. Kalau duk kita pakai dah. Tak apa kita ingat itu zakat. Dah Tuhan suruh kita buat insya-Allah Tuhan ganti. Tuhan sebut ke nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami rezeki kamu dan mereka itu. Dan anak-anak semua Tuhan rezeki dan wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja. Siapa hak takut Tuhan akan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tuhan rezeki pada dia. Tak usah bimbanglah bila Tuhan suruh kita buat ya. Babo kalau boleh malam kita dengan isteri kita setubuh. Nak mani jawab tu lepas subuh boleh ke tak? Nak mani lepas subuh makruh. Hak lebih afdalnya bangun zuhur tu abai bangun awal sikit apa, lepas tu bangun mani ke apa siap, lepas tu nak kita sembahyang tahajud ke apa semua. Lah tu. Boleh. Makruh. Makruh apa ni kita maning selepas daripada subuh. Baba เงินที่เรากู้ธนาคารนั้น 200,000 บาทแต่เรายังจ่ายธนาคารยังไม่หมดอีกwajib zakat ไหม Kita penyia duit thanakan 200,000 kita duk bayar tak habis. Duit tu tak ada, duk sipai gapo, tak ada kena zakat. Ya kalau kita ambil 200,000 dia, duk sipai duit tu boleh puasa ni. Siapa boleh puasa tak harap maka wajiblah kita kena bayar 5,000 ke 200,000. Kita kena keluar lah. Tapi kalau tak sampai haul, tak sampai nisab dan duit tu tak ada. Hanya berita kita duk bayar sahaja. Duk bayar bulan. Duit tak ada je kita. Kita pakai habis dah duit tu. Kita duk bayar bulan ke dia. Maka tak wajib tu. Itulah tu. Ustaz zakat mah. Mesti berapa berat emas dapat dizakat?
zakat mah itu 5.5 dah 5.5 85 gram. Nak kira gram pun tak apa. Nah, iaitu 85 gram. Tapi biasa kat rumah kita tu ya kira bat. Bat saat ni tu 15 gram. 15 gram kalau kita pergi dengan 85 tu baik mari iaitu 5.5 dah 5.5. 5.5 nah. Terakhir. Hasan Haji Wan. Lepas tu pula Ayah Man. Nah, alhamdulillah. Rakia saya terima kasih. Asmihan ผัวเมียทำงานรวมกันแต่เมียเอาเงินบริจาคโดยสามีไม่รู้จักบาปไหม Nah, jadi duit bakal kerja sekali belaka, maka bini saat itu ambil duit ambil duit nah apa ni, lepas tu pergi sedekah. Adakah boleh tak boleh? Jawabnya nah bini hak ia tak kena wayak kepada tok laki. Nak boleh ambil duit hak tok lakinya tu duit hak untuk buat beli makan ni setiap hari. Lepas tu duit untuk nak beli makan wikat anak. Hak tu tak wajib wayak. Kalau tok laki tak duit boleh ambil. Nah, ada pun hak lain pada tu kena wayak belaka. Nah, contohnya nak ambil pergi sedekah. Nah, maka pada tika tu kena wayak lah. Wayak dulu dia. Abalah anak ni kita nak sedekah ni. Duit ni. Nah, lah tu kena wayak. Suat salam bapa. Nah, ya. Lepas tu pulaknya ni salam bapa ni hujung pantai ni pula. Nah, hujung pantai kita ada lagi 10 minit lagi dah. Hujung pantai tanya salam bapa ถามว่าเงินที่ได้จากการซื้อขายเหรียญโบราณอิสลามกินได้ไหม Saya tengok dalam fatwa kita jual duit lama. Ini boleh. Nah, kita jual duit lama dalam fatwa-fatwa apa ni Saudi dan sebagainya lah. Nak tengok tu boleh kita ia tidak jadi tu lagi, tak jadi reba, tak jadi apa, kerana ia tidak bukan duit orang duk pakar. Jadi duit lama kita jual dengan harga mahal. Contohnya boleh. Boleh. Kerana ia naik harga dia saat itu bukan kerana duit tu tak, kerana jadi kesal, jadi barang, jadi silah. Boleh. Nuriyah Duma sakat ให้พี่น้องได้ไหม Allah Akbar. Tulis. Nah, zakat ni kita hak kita tak boleh iaitu tak boleh kepada orang hak wajib kita nafkah. Contohnya lah, kita nak kepada isteri kita tak boleh kerana kita wajib nafkah. Kita nak pada anak kita tak boleh, pada cucu tak boleh. Dan kita nak pada pak kita tak boleh. Anak nakal boleh. Kakak kita tak wajib nafkah dia. Abang kita tak wajib nafkah, boleh kita kepada abang, kepada adik kita boleh Lepas tu pula kaum kerabat ni ada Nabi sebut hadis adalah hadis. Orang yang sedekah kepada adik-beradik boleh dua. Satu boleh falas sedekah, yang kedua boleh silah. Boleh ada hubung silaturahim. Buat dia serang kita baik yang kita adik-beradik kan. Tu molek. Nah, lepas tu kita nak ke siapa lagi? Nak nya iaitu apa ni? Boleh kita kepada adik kakak. Nah, cuma kita bini boleh tok laki. Kalau tok laki sesak, kena duk like asnaf lah. Semua nak zakat kena like asnaf. Asnaf yang lapar, nak ke abang tak ada like asnaf tak leh. Nak ke tok laki, bini ni tok laki, kena tok laki sesak. Tok laki tak ada kerja lah yo, tapi bini duk pakai hak bini yo. Bini kaya, maka bini boleh tok laki kerana bini tak ada wajib nafkah di atas tok laki, kepada tok laki. Macam nak niat zakat kita wakil ke saudara untuk bagi zakat. Ya boleh kita wakil. Bila kita wakil, maka pada ketika tu orang yang terima wakil saat itu tak ada boleh ambil habu apa. Dan dia kena Kalau lah orang wakil saat itu menentukan kata kena ke orang tu, maka wajib kena pada orang tu. Itulah sahaja. Wa using musadi atau babot. Tani ham lamat di masjid terau pai lamat. Sah maiครับ Ya, sah. Tak ada gapo. Dilarang, diperintah supaya kita tidak pergi. Pak kita pergi juga boleh pahala, boleh gapo supaya tu ya. Dan sekira kalaulah cuma kalau kita pergi saat itu kita berasa supaya dengan kita saat itu menyebabkan apa ni merebak penyakit, maka pada ketika tu tak boleh lah. Sebab kita mudarat kau ke. Lah tu. Baba krab wela raw ab น้ำละหมาดเสร็จแล้วเราละหมาดตอนนี้เราละหมาดแล้ว กลืนน้ำลายแต่ตอนกลืนน้ำลายรู้สึกเหมือนจะมีน้ำผสมน้ำลายจะถามบาโบว่าเสียปสไหมครับ
Ai hok campur dengan kita komo saat ni sikit-sikit dah tu dimaafkan. Tak apa tu. Dah. Al-Basha. Dia kata Fadilatul Syekh laqad ikhtalafa ulama fi hukmi samil aghani wal musiqa min jawazihi wa adami. Fama as-shawab fi ra'yikum jazakumullahu khairan. Dia kata khilaf ulama pada dengar muzik dan lagu pada harusnya. Apa yang sawab? Apakah yang harus? Jawabnya apa yang berkata oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, dia kata kena tengok harus saat itu kena tengok kepada isi dia. Kalau isi dia saat itu bukan isi yang mengandungi perkara yang haram, tidak menggalak atau tidak mengajak kepada maksiat, maka harus. Hak harus saat itu haruslah. Ada pun masalah dontri suara saat itu khilaf ulama. Kata ulama setengahnya iaitu hak bolehnya duf saja. Dan ada setengah juga ulama kata alat dontri itu pun dibolehkan. Cuma jangan jadi dontri hak rock dan sebagainya. Maka hak rock tu tak boleh. Semua hak tu tak boleh. Tapi bulan puasa ni tak patutlah. Kecek mudah-mudahnya harus. Situ ialah harus. Saya sendiri ni saya bagi kata harus. Tapi di bulan puasa ni makruh. Tak boleh lah. Kita ni haruslah dengan apa ni lagu apa nasyid bukan lagu nasyid. Muzik saat itu ada gambar, ada apa mengajak kepada maksiat semua, maka itu tak boleh. Alah tu ialah. Zakat tahun ni dah mai kerap. Zakat saat itu kena sapa haul. Bila tak sapa haul, ulama mengharuskan, kata harus kita mengeluarkan qabla al-haul tu boleh. Ada pun zakat fitrah. Zakat fitrah apabila masuk bulan Ramadan, harus kita zakat, harus kita keluar. Tapi waktu wajib ialah masuk waktu dia sebenarnya, iaitu apabila jatuh matahari masuk bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, iaitu malam raya. Bila masuk malam raya, maka wajiblah. Bila wajib, maka pada ketika tu wajib kena keluar, tapi waktu afdal sebelum daripada semaya raya. Dan orang hak mati contohnya, kalau mati sebelum daripada jatuh maka tak wajib. Kalau budak beranak sebelum wajib. Kalau orang mati lepas daripada jatuh matahari wajib. Alah tu. Kalau mati sebelum tak wajib kerana tak hafal waktu. Ni zakat ทองคำจะต้องขายทองนั้นมาจ่ายซักกัตหรือว่าจ่ายกัตกับเงินอื่น Ya, Roytri Mukta, ya, keluar dengan duit boleh. Kalau tidak kak kita ambil kita imbang mah tu, maka kita buat 2.5 dah, 2.5 daripada mah. Dan kita kena ingat kata zakat mah saat itu iaitu 5.85 gram, iaitu habat kering dah atau habat .5 dah, 5 kut setengah dah, maka kita bayar dengan duit pun tak apa. Alah tu. Hak sini ni ada pula hai zakat ka pisauได้ไหมคะสามีเขาป่วยทำงานไม่ได้มานานแล้วพี่สาวทำงานหาเช้ากินค่ำ boleh. Dah bila miskin tu orang panggil miskin. Bila miskin boleh hui kepada kakak, adik boleh hui. Boleh hui. Lepas tu pula ni degah-degah dah. Kerana kita ni ada 2 minit lagi saya sudah dah. Nanti sok pula. Banyak soalan tak sempat ni. บาททองที่เราใส่มีมากกว่า10 บาทแต่เราใส่ทุกวันนะต้อง zakat ไหม Jawabnya huli tak kena keluar zakat, iaitu mah kita duk pakai setiap hari tak kena keluar. Assalamualaikum. Bagi orang kita banyak, orang Arab banyak lagi duk pakai. Assalamualaikum babo. Hai zakat กับพ่อตาแม่ยายตัวได้ไหม orang lain pada pok kita boleh. Boleh hui pada dia kalau dia miskin, kalau dia tu asnaf. Abdul Bari, pindah zakat bolehkah? Tidak. Hak ni ulama mutaakhirin kata boleh dah. Kerana hari ni tu situ tepat perlu, sebab tu orang Saudi, kadang-kadang orang Kuwait zakat mai pak mak kita macam-macam. เงินทางสมาคมสงเคราะห์ให้กับทหารผ่านศึก เงินมาจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินสลากเราสามารถเอามาใช้ได้ไหม Jawabnya duit hak KJLW kepada kita ni boleh kita guna. Mereka panggil al-mal al-mukhtalit. Harta hak campur, ada hak arah, ada hak halal, maka boleh. Alah itulah. Qasiyah Idin, salam apa? Rakyat sang ustaz, duit kita kerja sendiri macam dengan kita sedekah atau zakat tapi tak bagi tahu ke laki kita, bolehkah? Ya, memang tak apa, kerana itu duit kita. Milik kita. Dan bila milik kita bukan duit tu laki kita, tak apa. Baba Rautun Lamat Kelang
เราต้องอะไรก่อนเราตื่นละหมาดกลางคืนเราต้องทำอะไรก่อน kita bangun seandainya iaitu kita ambil wudu, lepas tu pula kita semaya tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat, atau kita semaya 8 rakaat dan 2 rakaat, lepas tu semaya witir 3 rakaat insya-Allah. Hasan Betinin cepat-cepat dah salam baba. Rau ya naita. Bubuh titik air titik ubat dalam mata tidak batal puasa. Titik ubat dalam mata tidak batal puasa dah. Tidak batal puasa. Sebab dia bukan manfas maftuh, bukan masuk lubang rungga dak. Assalamualaikum baba. Hari muda. Terima kasih kerap baba ya. Terima kasih ustaz untuk jawab soalan. Ya, sama-sama. Lepas tu Hasan Yusufi ya kata assalamualaikum. Adakah sembahyang 8 rakaat bukan tarawih? Tolong jelas. 8 rakaat. Imam Suyuti sebut tidak ada nas yang menentukan berapa rakaat solat tarawih. Cuma dalam mazhab Syafi'i kata 20. Jumhur ulama kata 20, mazhab Maliki 30 naik. Maka ada juga dalam mazhab apa ni yang mengatakan 8. Maka pada ketika tu sembahyang 8 pun tak apa. Bapaจะทำหน่อยเวลาเราจะให้ซะกัตเราต้องถามเขาไหมว่าเขากินซะกัตได้ไหม Nah, iaitu kita saat itu kita kena tanya orang lah, tengok boleh dia tu malu sendiri. Kita kena tengok kata keadaan dia saat itu, memang dia saat itu adakah masuk le asnaf. Kalau dia masuk le asnaf maka kita wilah. Dan dia saat itu kalulah dia berasa kata bukan asnaf wajib ya taklid. Tak katulah. Nah. Witir ulama leton tarawih le hak ni tak leh dah semaya dah. Semaya satu ya. Jazakallahu khairan. Nah, Hasan jazakallahu khairan. Rabbana yuwaffiqukum fi khair wal afiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, insya-Allah jumpa esok pula, ada soalan boleh tulis esok. Dan jangan lupa klik kod like titam page saya. Lepas tu kalau siapa-siapa ada zakat contohnya nak uji kepada Majlis Agama Islam, nah bagi dakwah dan file cakap saat itu boleh iaitu akaun bank 0541219953. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.